والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، mengurusi surau dan berita kuasa ashabul fadilah dan imam Bilal dan Syiah al-asatizatul ajillah, tuan-tuan haji dan tuan-tuan hajah, tuan-tuan haji hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita mulakanlah bicara kita pada malam ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. أما إذا دعت الحاجة إلى الزواج. Adapun setelah kita berbicara sebelum ini dalam saya rasa 5-6 bulan sudah kita saya tersilap ya. Ini sebenarnya bacaan ini kitab sebenarnya kita yang selama ini bukan saya tersilap. Saya tengok boleh ke silap. Kita baca kita hadis apa semua kan silap. Apabila berhajat kepada berkahwin. Ingat lagi cerita pasal perempuan awal-awal dulu, betul? Ingat Bi'an ishtaqat nafsuhu ilaih, dalam keadaan diri dan jiwanya memang teringin nak kahwin ni. Fal afdalahu talabuha wal i'tifalu biha, maka yang terlebih afdal, terlebih utama adalah kahwin dan membuat sambutan dengan perkahwinan tersebut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, wahai seluruh pemuda, wahai pemuda-pemuda sekalian, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang berkemampuan, ada kemampuan dari segi zahir dan batin, falyatazawwaj, maka berkahwinlah, kata Nabi. Israt fallam betul al-amri, maka berkahwinlah, elok kahwin. Nabi suruh kahwin. Mampu dari segi zahir dan batin, kahwin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana dengan nikah itu akan menundukkan pandangan. Ialah dah kahwin. Kalau lelaki dah tak tengok dah perempuan lagi, kebiasaannya. Kalau yang perempuan, dia dah tak tengok dah lelaki yang lain. Tenang, ibadah pun tenang, tak ada teringat-ingat. Kalau berkhalayak pun tengok orang tak ada asyik mata kesana kemari. Begitu. Wa ahsanu lil farj, kemaluan akan terjaga, tidaklah mendekati zina dan sebagainya. Wa man lam yastati', tapi itu bagi yang berkemampuan. Ada juga orang tak berkemampuan, sama ada dari segi zahir dan batin. Fa'alaihi bisawm, maka puasa, ke atasnya puasa. Fa'innahu lahu wija, sesungguhnya bagi puasa itu dalam bab mengekang hawa nafsu dan pandangan, dia ada kuasa, power, ada satu macam kemampuan untuk membentengi daripada gejolak mata dan gejolak kemaluan.
Wa fil Jami' as-Saghir, dalam kitab Jami' as-Saghir Al-Imam Suyuti menyebut, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula idza nazara ila imra'atihi wa nazarat ilaihi. Sesungguhnya seorang lelaki itu, seorang suami, apabila melihat ke wajah isterinya dan isterinya pula balas pandangan, sama-sama sedap muslimah, saling tukar pandangan lain. Tengoklah yang suami tengok muka bini, bini tengok muka suami. Tak kala itu nazarallahu ta'ala ilaihi ma nazara rahmatin. Allah akan memandang kedua suami isteri ini dengan pandangan kasih sayang. Fa idza akhadha bi akhbika fiha, bila sang suami mengambil tapak tangan isteri, pegang, ya, tasaqat zunubuhuma min khilali asabi'ihima, dalam keadaan suami isteri berpegangan tangan bersalaman, maka gugurlah dosa-dosa suami dan isteri itu di antara jari jemari mereka yang bertautan. Ini boleh berlaku kepada pasangan yang dah bernikah. Tak nikah tak dapatlah fadilatnya. Bukan saja fadilat nikah ni. Nikah yang dimasukkan nikah tadi, nikah hal nikah. Maksudnya ada isteri, ada suami. Jadi hadis tadi bukan hanya pada si bujang, juga pada si duda dan janda. Faham? Faham? Duda dan janda dululah dia orang dah kahwin. Sekarang tak pun sama. Fadilat nikah tadi sama je. Waqad dzakara al-fuqaha, ahli bijak pandai dalam ilmu fiqh, kita bagi sebagai fuqaha, faqih. Fuqaha ni jangan ramai seorang faqih. Bila ramai panggil fuqaha, maksudnya alim dalam bidang fiqh. Kalau alim dalam bidang bahasa panggil lughawi, alim dalam bidang tafsir panggil mufassir, alim dalam bidang hadis panggil muhaddis, alim dalam ilmu balaghah panggil balaghi, alim dalam bidang usul panggil usuli. Okey, banyak dia lah. Kata fuqaha, mereka yang pakar dalam ilmu fiqh, anna nikah ta'tarihi al-ahkam al-khamsah. Nikah terlibat dengan 5 hukum. Apa hukum 5 ni? Baik, biasa saya ulang-ulang dulu. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5 ni ada hukum. Ada nikah wajib, ada nikah sunat, ada nikah harus, ada nikah makruh, ada nikah haram. Banyak kali dah saya ulang tu. Fal aslu fihi al-ibaha. 5 ni mana yang asalnya harus. Kalau cakap umum, nikah tu harus. Kama fi wajidil ahibbati ma'adam ihtiyajiha. Waqad yajib, kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi wajib. Ka'an khafa al-'anata lahu lam yatazawwaj, seperti mereka yang takut akan berlaku maksiat sekiranya dia tidak berkahwin, maka tak kali itu wajib. Dia bukan haruslah, bukan sunat dah, wajib. Kalau dia tak kahwin, macam mana? Memang berlakulah zina dan sebagainya. Maka berlakulah dia pergi ngendak. Pukul 7 tak ada, hilang. Di mana ngendak? Orang pergi nak ke mana? Dia duduk mata-kata lah semua. Cerita dulu-dulu kan, orang dulu-dulu lah. Tuan-tuan tidak lah, orang lain ni. Duduk, celah baring, apa semua. Sana kemari. Ngendak. Kahwin lagi beja, kahwin. Fayata'ayyanu zawaju li daf'i zina, maka mesti dah tak ada pilihan lain lah, mesti kahwin untuk menolak daripada berlakunya zina. Waqad yasunnu, kadang-kadang sunat.
bagi mereka yang di sini bertariqin wajidin lil ahibbati. Kalau sunat ini maksudnya bagi mereka yang inginkan mendapat ganjaran. Maka dia tahu sunat nikah itu adalah sunat Nabi dan sebagainya, maka dia niatkan sunat, jadi sunat lah. Bagi orang yang kahwin saja kahwin sebab saja aku nak kahwin, itu harus. Ada orang yang kahwin sebab aku nak ikut jejak sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita dulu agak-agak apa agak sebab kahwin? Ikut sunat Nabi ke? Saya sebab bukanlah kita lah, orang lain lah. Bukan kita, orang lain ni. Budak kahwin ni, oh teringat, ya tak apa, betul kan ya? Allah, aku muda-muda banyak jadi itu terus. Tak apalah, kita halal nak kahwin ni, kita teruskanlah supaya kita ni melakukan sunnah Nabi cakap dengan isteri kan. Walaupun dulu tidak, sebab lain boleh, perbetulkan ya. Perbetulkan ya. Isteri pula kahwin sebab bertanya, pasal apa kahwin? Sebab aku dulu orang susah. Adik-beradik ada 40 orang. Jadi nak tanya umur 12 tahun, mak aku suruh aku kahwin. Kurang lah tanggung dengan mak ayah ni 39 je. Ya. Jadi aku kahwin. Ini hukum sunat dia kahwin. Buat apa? Dia nak kan terada lah sikit, ada orang jaga aku, apa semua itu ni, kata si perempuan. Ini hukum sunat. Itu yang maksud wajidin lil ahibbah. Rumah tak ada, duduk dalam kemah dia, kain tapan, duduk bubur pokok. Jadi pada orang Minang, aku terima orang Minang tu. Ada rumah, semua tinggal. Ini hukum kahwin ini sunat. Waqad yukrah, kadang-kadang makruh. Pasal liman bagi mereka yang liman faqdaha wa lam yahtaju ilaihi. Orang yang tak teringin pada perkahwinan, tak ada apa-apa saja kahwin, kadang-kadang jadi makruh. Wa lam yahtaju ilaihi. Siapa yang tak ada teringin dengan orang perempuan dan tidak berhajat untuk kahwin, dia kahwin juga, jadi makruh. Naya dia kawan tu. Faham tak? Tak payah cakap banyak-banyak. Waqad yahrud, kadang-kadang haram. Wa huwa kathir, banyak ni yang jadi haram ni. Kan nikahil mut'ah, seperti nikah mut'ah yang ada dalam pahaman apa nikah mut'ah ni? Ya, Syiah. Salah satu perkara yang kita tak selari dengan Syiah adalah nikah al-mut'ah. Tak ada dalam ahli sunnah wal jamaah. Itu Syiah. Nikah mut'ah ni boleh. Kita jumpa girlfriend boyfriend tu. Jom. Dia pun jom. Dah, boleh dah. Itu dah, tak ada apa. Saja je mengambil sedap. Mut'ah masuk sedap-sedap je. Jadi apa beza dengan zina? Zina apa sama suka je, betul? Jadi dalam ahli sunnah tak ada nikah mut'ah. No, dalam Syiah dia. Wahwan ada. Apa nikah mut'ah tu? Wahwan nikah ila ajali. Maksudnya aku nak kahwin dengan kau ni 4 jam saja malamnya, ataupun 6 jam. Start pukul 12 sampai 6 pagi. Betul tak ada, kita bukan suami isteri lah. Itu bagi nikah mut'ah. Senang benar lah orang itu. Tak payah apa kan. Wa nikah syighar. Nikah syighar ni nikah tak ada bayar apa-apa pun. Dia ingat apa? Sayur kat kedai pun orang bayar duit. Nak kencing pun orang bayar, nak masuk bilik air, betul? Ini nikah sen pun tak keluar duit. Pergi nikah syighar. Sebablah kita kena ada mahar. Tu wajib mahar RM100 tu untuk si perempuan.
Siapa punya duit mahal tu? Hak siapa duit mahal tu? Isteri punya, bukan ayah dia, bukan mak dia. No, dia punya. Tak boleh bayar. Dia nak nikah juga, hutang. Lain dia sikit dia punya akarnya. Aku nikahkan dia kau sebulan dengan fulana binti fulan dengan mas kahwin RM100, hutang. Orang tunai kan, dia hutang. Aku terima nikahnya, hutang. Tak apa, boleh. Tapi mesti bayar hutang. Buat hutang je. Itu panggil mahal. Mahal tu mesti kena keluar duit. Kata Nabi, sebaik-baik mahal adalah yang paling rendah. Ini mulu-mulu mahal, faham bukan main. Dah ada kita mahal satu hal, antara satu hal lain. Antara dua adalah mahal tu memang dalam sudut hukum agama dia. Mahal yang lebih rendah lagi baik. Perak RM100, RM100 udah, jangan tambah-tambah ni. Adat orang perak. Ini belum apa mahal? RM4,000. Mahal. 3. Apa mahal? 4,8,6,7. Dia macam nombor ekor. Tahun lagi rendah kata Nabi lagi baik. Antara itu cerita lain lah, cerita adat. Antara itu cerita adat. Contoh nikah yang tak ada mahar ni dipanggil nikah syirar ni, haram hukumnya. Contohnya aku kahwin dengan anak aku dengan kau, bayarannya kau kahwinkan pula anak kau pada aku. Kau tukar itu. Tak boleh. Dia mesti kena ada mahar. Kahwin itu dengan mahar, bukan dengan sebab kau tukar itu. Kira settle lah, anak aku dapat, kau dapat. Dia tak ada kemauan itu panggil nikah syirar. Tak boleh. Haram. Banyak lagi lah nikah yang haram ni. Nikah dengan yang dengan mahram. Bernikah dengan perempuan dalam keadaan kita dah kahwin adik isteri 4 orang, nikah itu haram juga. Bernikah dengan salah seorang adik-beradik isteri kita dalam keadaan isteri kita tu masih isteri, kahwin dengan kakak dengan adik, haram juga. Nak kahwin ceraikan dulu isteri tu. Kemudian lelaki kena beriddah. Oh, lelaki pun ada iddah ya? Ada. Ingat perempuan saja ada iddah. Kalau yang masih datang haid 3 kali suci. Kalau yang dah tak ada 4 bulan 10 hari. Perempuan lelaki pun ada iddah. Contohnya tadi lah, dia ceraikan kakak, dia nak kahwin dengan adik. Dia ceraikan sekarang, lepas sejam dia nak boleh kahwin tak dengan adik tu? Tak boleh. Tunggu yang kakak ni tadi 3 kali suci, baru dia boleh kahwin dengan adik. Iddah itu adalah iddah bagi lelaki. Jawab tadi, perempuan pun ada iddah, lelaki pun ada iddah. Boleh. Lagi aku contoh lelaki iddah lelaki itu satu. Dia ada 4 orang isteri. Dia nak kahwin dengan seorang lagi. Dia ceraikan salah seorang 4 orang. Oh, bercerai. Kena tunggu iddah. Dia ceraikan tu baru dia boleh kahwin tu. Tak ada tahu boleh main tukar-tukar dia tu. Siapa punya iddah tu? Lelaki. Tengok. Jadi kadang-kadang dalam temu duga agama pun ada tak iddah bagi lelaki boleh. Tak ada. Alamak. Memang tak dapat tu dia. Senang dia jawab. Dia ingat perempuan je dia iddah. Okey At-tazawuju ibadatun wa qurbatun. Ini makcik-makcik sedap dulu ni dengan bab tajuk nikah ni.
Kahwin pula orang satu lagi. Perkahwinan ataupun nikah itu adalah ibadat. Wa qurbatun adalah perkara yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dia baik. Yalah, kalau nak tambah pun pastikan itu adalah merupakan satu ibadat dan perkara yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Kalau tidak, lari pasal puan. Kalau setakat nafsu syahwat. Kahwin dengan janda cermin macam sebelah. Kenapa kahwin? Saya kahwin dengan dia bukan apa, nak pastikan dia dapat tempat tinggal, pakaian saya boleh bagi, orang tak minta nak. Nanti kalau saya bagi tanpa kahwin, orang tuduh lah kita apa macam-macam pula apa kan. Lagipun dengan muka dia tak boleh belah tu, kerja pun susah apa semua tu ni. Jadi dah maksudnya itu kurban, ibadat dan kurban. Dalam bab ini jarang lah ada macam ni. Kalau katalah ada macam ni, tentu makcik-makcik bagi, confirm. Silalah. Falsafah dia, kahwin itu adalah ibadat dan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Qurbatun. Seumpama kita menyembelih korban. So apa yang disembelih? Lembu. Mendekatkan diri kita dengan Allah. Dia tumpahkan darah dengan menumpahkan darah. Sama kahwin. Tapi bila dalam bab kahwin kita tak ingat dalam mendekatkan, dalam isu mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Tak? Sebab tu kalau tuan-tuan jenis rajin baca kisah-kisah sahabat, semuanya tak jarang yang saya jumpa seorang dari isteri para sahabat Nabi SAW. Nabi sendiri pun, adakah pemikiran dia orang macam kita? Tidak. Kesemuanya adalah dengan sebab kurban kebanyakan. Ibadat dan kurban. Nanti ada kita tengok kan. Kita lain pula jadinya. Kebanyakan orang kahwin dengan kali pertama, ya dekat inilah aku bujang dulu buat dengan kahwin ni. Hendaknya dapatlah kita satu sifat yang namanya afaf. Afaf tu maksudnya terjaga, terpelihara, maruah, dengan tidak melakukan maksiat-maksiat yang mencemarkan maruah ni, seperti zina dan sebagainya. Orang yang menjaga diri daripada itu dan terjaga daripada perkara itu dipanggil dia sebagai afaf. Kalau lelaki afif, terjaga kehormatannya. Itu biasa orang. Tapi kalau kahwin kedua, kahwin sini nombor 2 jarang yang dia lebih kepada tak, saya bukan cakap semua orang, kebanyakan yang begitulah. Saya bukan semua, jaranglah kita dengar dengan sebab nak dekatkan diri kepada Allah SWT. Banyak yang orang begitulah. Lima fihi min at-tahsin lahu wa li zawjatihi min al-wuqu' fi al-muharramat. Yang mana di dalam ibadah perkahwinan ini dapat menjaga dirinya dan diri isterinya daripada jatuh ke dalam perkara yang diharapkan oleh Allah SWT. Dan juga dapat menjaga kemaluan dan pandangan daripada jatuh kepada perkara yang tak dibenarkan Allah. Yang mana juga dalam perkahwinan itu ada perbahasan berkenaan dengan nafkah ke atas keluarga dan banyak lagi perkahwinan. Bukan hanya berkenaan dengan isu seks sahaja kahwin, tak. Banyak keturunan, harta pusaka, nafkah, pendidikan, banyak lagi benda. Qala, kita baca cerita orang lama. Qala rajulun li Ibrahim ibn Adham. Ibrahim Adham, bisa dengar nama seorang sufi hebat. Ada seorang lelaki cakap pada berdialog dengan Ibrahim Adham. Kata lelaki ni, tuba lak, hebat dia kamu, untung sangat kamu ni. Tafarrarta ila ilahaka bil uzuba. Kamu dapat bertemu dengan Tuhan kamu dalam keadaan kamu ni bujang.
tak ada isteri. Bila bujang ni senang, baca Quran ke, nak apa ke, seorang macam-macam boleh buat. Kalau orang yang kahwin susah, baru nak buka Quran lah, ayah tolong, borak sekolah pula. RMT lah, udahlah kita Allah kena tengok pula surah beranak dalam fail. Lebuh tak baca Quran. Kalau yang bujang ni, wah sekali dia lah. Kan? Kita baru start motor nak pergi masjid, udah beragam ni dalam rumah. Isteri tengah masak, bang tolong tengok. Haram tak dapat pergi surau. Kalau bujang, ikut kata dia lah. Tu orang dia kata tadi, Ibrahim Abdul Hamid juga. Untung betul kamu. Kamu dapat bertemu dengan Tuhan pun dalam keadaan kamu bujang. Kata lelaki ni, sangka lelaki ni. Faqala, berkata Ibrahim Abdul Hamid, dia jawab balik. La raw'atun minka bisababil iyal. Keindahan kamu bersama-sama dengan keluarga, kadang-kadang anak menangis, anak bising, isteri basah muka. Orang perempuan dia tak jawab banyak, dia buat tarik muka cukup. Sakit hati kita rasa. Dia tak payah jawab, betul tak? Dia buat diam. Oh, itu. Ha? Betul tak? Ha? Dia tak payah cakap. Dia buat diam. Masa apa tu dia? Itu memang kepakaran kan? Dia tak payah cakap apa. Kita rasa, wah, dia sakit hati. Ha? Macam-macam lah warna-warni kehidupan rumah tangga. Tuan-tuan lagi lah lama mesti. Betul tak? Macam-macam lah, anak lah, semua isteri lah, macam-macam. Kalau dia kenang-kenang balik, waktu tu kadang-kadang menyerap. Bila dalam anak kenal, nak tergelap pada. Ha? Itu maksud la raw'atun minka bisababil iyal. Keindahan hidupmu dengan sebab berkeluarga ni afdalu min jami'i ma'ana fi. Jadi adalah lebih baik daripada segala kehidupan aku dalam bujang yang aku buat kerana Allah SWT. Kata Ibrahim bin Adham. Yang lelaki tadi sangka bagus, jadi bujang kita. Kalau ada orang cakap bujang lagi bagus daripada kahwin, pembohong. Tak ada nadia. Islam aja tak kahwin lagi baik. Walaupun kahwin itu susah. Ragam bini lah, ragam anak-anak lah, ragam suami. No. Walaupun beragam macam-macam ragamnya, itulah yang terlebih baik daripada bujang. Itu Islam aja. Ingat terbaik tu. Walaupun macam-macam dia punya gelombang hawa dia, macam-macam dah, macam-macam Tengok pula seorang sahabat Nabi SAW, walamma hadarat Mu'adzan al-wafatu. Ketika mana hadirlah kematian, apabila kematian menjengah Sayyidina Mu'adz. Qala, berkata Sayyidina Mu'adz, panggil orang, dia nak mati ni. Waktu tu dia bujang, duda. Zawwijuni la alqallaha azaban. Kawan-kawan semua cepat kahwin dengan aku. Aku tak nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan aku ni bujang. Bujang ke? Azab maksudnya bujang ke, duda ke, janda ke, azwun lah maksudnya. Biar aku malu bertemu Tuhan dalam keadaan aku tak ada kahwin. Sebab apa? Sebab Nabi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kefahaman sahabat. Kita lah kalau dah 70 kahwin, tadi nak katil dah tua bangka. Orang kita lah. Yang kahwin dia cakap, yang berzina dia tak cakap apa. Pula dia, yang kahwin dia kata-kata, wah ya, banyak benda yang tak betul. Patut baguslah dia kahwin. Ya tidak? Baguslah dia melaksanakan sunnah Nabi. Bukan haram benda haram yang dia buat. Baguslah dia kahwin. Itu yang terbaik lah. Ada macam-macam umur 68. Tak ada nak apa. Itu masyarakat kita. Tak heran. Kena ubah lah. Baguslah dia kahwin. Itu sunnah Nabi SAW. Daripada dia pergi zina, daripada dia buat lagi tahu. Betul? Tapi yang itu kita diam je. Banyak benda yang terbalik kot. Perempuan mengandung, mati.
Dalam agama perempuan yang mengandung ni mati beranak, syurga, syahid, syahidah. Yang kita jadi pontianak. La ilaha illallah. Daripada mana dia dapat jadi sundal bolong? Perempuan mati beranak, syahid. Mati syahid, tak tahu balasan mati syahid apa? Kan? Mati yang baik. Kita pula masyarakat kita faham dia hantu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lain sama dengan kahwin tu. Kahwin pula jadi salah. Kahwin lah bagus. Sebab fikir dah, saya fikir kepada seks dan sebagainya saja. Dia tak tahu dalam kahwin itu macam-macam. Bukan hanya itu, kan? Wa yanbaghi lil insani an yaqsuda bihi an-nasala wal walada la qada' asy-syahwah. Mestilah bagi setiap insan untuk berqasad, berniat dengan perkahwinan itu adalah keturunan dan anak-anak bina. Bukan semata-mata qada' asy-syahwah, bukan semata-mata melampiaskan hawa nafsu, semata-mata tak. Li'anna al-barakata tahsulu bi du'a'il waladi salih. Kerana sesungguhnya berkat berhasil daripada doa anak-anak yang saleh. Doa anak-anak yang saleh ni datangnya daripada perkahwinan, tuan-tuan. Nak dapat doa anak saleh apa berkahwin pun tidak. Kan? Nampak dia pergi sampai tengah muda memang malu-malu sangat. Bila dah tu yang tak ada anak. Dia aku dah baca. Tak ada siapa nak doa lagi. Kawan aku semua ada anak-anak macam. Ya aku harap tak ada apa. Nak wakaf berharta-harta tak ada. Nanti aku dalam kubur macam mana? Siapa nak berdoa? Kawan-kawan sebulan tahan jadi doa kita. Baik itu. Itu pun kuat tu sebulan. Itu lebur saja. Yang ia je dia makan kenyang, dia makan kalori tu kan. Itu dia yang ia. Bila doa pun tak nak. Banyak tu. Kawan ni kan dia merokok orang. Orang dia tak adil. Kawan baik dia merokok. Dia ni dulu mengaku bukan main rapat. Orang dia atas rumah tak adil. Bukan main rapat merokok. Doa lah. Tu maksud tak guna. Baru ni sehari meninggal kawan pun tak doa ke dia. Salah amin. Kawan aku ni meninggal. Ya Allah ampun segala dia. Tengok. Sembang dia tu nak bawa kepada wa li'anna al-walada saghira idza mata talaba asy-syafa'ata liwalidihi al-hayy. Dan sesungguhnya ingat warid dalam banyak perkara, dalam banyak hadis, banyak riwayat, ada seorang anak kecil yang mati, dia ni akan memohon syafaat bagi mak ayah dia yang masih hidup kat dunia. Ini perkara dia. Kita ada anak kecil mati, kita pun bersedih lah, suami isteri lah. Anak kata orang meninggal suami sedih, meninggalnya isteri yang suami pun sedih, meninggal ayah sedih, meninggal mak lagi sedih. Betul? Tapi perasaan mak ketika kala anak yang meninggal, dia hidup lagi sedih kata orang. Saya tak tahulah perasaan dia macam mana. Tapi yang kita baca begitu lah. Tapi kalau kita harap, dia akan bagi ucapan-ucapan membahagiakan. Anak kamu tu akan jadi anak bahasa kita anak syurga lah macam-macam. Memang je saya riwayat cakap. Anak tu akan memohon kepada Allah supaya mak ayah yang diberikan syafaat, pertolongan. Jadi mak ayah yang ada ke dunia pun jangan ingkar lebih. Sedarlah diri. Anak mati, kamu kasih hobi itu juga. Lagi apa benda ni? Macam tak faham. Kamu dah ada selangkah lah tu, anak kamu akan berdoa lagi. Sampai dah waktunya untuk sedar dan sebagainya. Itulah memang. Nak dapat ancik ni mestilah dia melalui perkahwinan. Betul? Ini semua melibatkan perkahwinan. Walisa'yi fi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taksiri ummati. Dan supaya kita berusaha
kita berusaha dalam salah satu cita-cita, angan-angan Nabi SAW, iaitu Nabi ni sangat gemar kepada umat yang ramai, usaha untuk membanyakkan umat Muhammad SAW. Kerana nak kahwin, itu perkara yang Nabi sangat suka SAW. Ya? Dengan kahwin, itu termasuk dalam usaha tu. Betul? Tapi lagi ada orang kahwin dengan anak pula, kacau. Kahwin buat apa? Macam-macam kan ni, pening kepala kan. Faqad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam zamma al-mar'ah allati la talid. Datang satu riwayat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeji orang perempuan yang tak boleh beranak. Bukan masuk bandul tak, dia boleh tapi dia saja tak nak beranak. Tak nak mengandung. Datang beberapa riwayat kecaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama warada an Ma'bad bin Yasar, seperti mana diriwayatkan daripada Sayyidina Ma'bad bin Yasar radhiyallahu taala anhu, qala, berkata dia, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, dia ni pun lelaki dia lah, inni asabtu imra'atan zata husnin wa jamal. Aku dapat rezeki kahwin dengan seorang perempuan yang mempunyai kecantikan luar biasa. Wah, cantik pula ni, bagi peta kata orang biar muka. Wa innaha la talid, tapi tak boleh beranak. Afatazawwajuha, belum kahwin, maksudnya dapatlah, boleh peluang berkahwin. Afatazawwajuha, adakah aku kahwin dengan dia, Rasulullah? Macam mana? Perempuan ni tak suka beranak. Qala, Nabi SAW, la, jangan. Tapi lah. Ya. Summa atahu tsaniyah, kemudian datang dengan lelaki ni, datang ke calon kedua. Nabi larang. Datang calon ketiga. Faqala, Nabi jawab, Nabi bersabda, tazawwajul waludal waluda, kahwinlah kamu semua dengan wanita yang, kalau yang boleh beranak, jadi berandung ni pun apa? Orang panggil apa? Subur. Terima kasih. Al-waduda. Wadud ni yang jenis sayang, ada jenis perempuan jenis tak sayang. Kalau cari perempuan terbaik adalah al-wadud. Walud tu maksudnya produktif. Wadud, dia tahu sayang ke kita. Ini kita je kena sayang ke dia, dia buat tak reti. Kan? Kalau kucing pun macam tu. Ada kucing kalau kita panggil, letak, kita sayang lah kan. Kalau dia mati pun terkena-kena. Kucing kalau kita panggil, miau, dia boleh jauh pula kita letak kita. Sayang lah kucing pun. Sayang. Kalau dia kucing, kita bagi makan hebat-hebat. Buat dia tahu yang tidur pakai epak lagi tak apa. Siapa suka kucing dulu? Jadi itu maksudnya tak? Perempuan pada orang dulu. Jangan marah, pakcik, ini hadis Nabi, saya baca dia. Nak, saya buat itu bagi senang faham. Senang faham. Bagi seorang wanita, dia jangan terasa. Kalau wanita ni dia ada anak lelaki, tentu-tentu dia nak anak lelaki dia kahwin dengan perempuan yang bagus. Betul tak betul? Jadi cerita tu berbalik-balik, sama je. Sama je, jangan terasa hati tak. Pesanan Nabi ni sebenarnya adalah untuk umum. Jangan terasa hati. Fa inni mukathirun bikumul umam, sesungguhnya aku sangat-sangat suka kalian semua memperbanyakkan umat. Satu. Qala ba'duhum, berkenaan dengan doa anak-anak ni, ini penting. La yushtaratu salahu, anak yang berdoa untuk ayah ni, untuk mak ni,
Ya Allah, ampunkanlah doa mak aku, kasihanilah mak aku, kasihanilah ayah aku, afiatkanlah mereka, tempatkanlah mereka di sisi kau satu tempat yang tinggi bersama-sama dengan para syuhada salihin. Anak tu kena macam mana? Anak tu kena baik ke ataupun nyamun pun? Itu satu masalah, kan? Berkata sebagian ulama, bila kata sebagian ulama, sebagian lain sebalik. La yushtaratu salahu, tak disyaratkan anak tersebut baik. Lianna du'a al-waladil mu'min liwalidayhi mufidun mutlaqan, salihan kana atau fajir. Kerana doa anak-anak yang beriman, jadi berimanlah, janganlah kafir pula. Yang beriman kepada Allah, bagi untuk ibu bapa bermanfaat secara mutlak bermanfaat. Maksud sampai salihan kana atau fajiran, sama ada dia orang baik ataupun tidak. Menyamun hebat, tapi doa Allah terima. Itu doa untuk mak ayah lain cerita. Doa untuk dia sendiri, minta maaf. Begitu. Faham? Jadi kata orang tua kita, kalau dalam solat, jangan tinggal doa untuk mak ayah. Saya tuan-tuan, jangan tinggal. Itu antara doa yang tak tertolak, yang tidak tertolak. Apa doa ni? Doa apa? Ya Allah, ampunkan mak aku, ampunkan ayahku. Cakap tak apa, tak pergi kat kubur kadang-kadang, ataupun di masjid ke kubur, tak kisahlah. Ya Allah, dulu ayah aku masih hidup, aku tahu sangatlah awak ni macam mana ini. Macam kita bersembah kan, aku tahu ayah aku kurang juga lah dalam ibadah dan apa semua. Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah. Itu antara doa yang bermanfaat. Maksudnya cakap tulus, daripada Allah maghfir li dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa maknanya? Dah, aku main hafal je. Baik, yang tadi dia faham tulus maksudnya, benar maksudnya, tak ada selindung-selindung. Faham tak ni? Tapi kalau tadi tu faham maknanya lagi lah baik. Sebab itu doa yang ada dalam Quran. Allah maghfir li dzunubi, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua ibu bapaku. Aku tahu mana ada orang yang tak ada dosa. Warhamhuma, ya Allah, kasihanilah mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, seperti mana mereka dulu waktu aku kecil, mereka menjaga aku, mendidik aku, mereka mengasihi aku juga. Macam itulah kasihanikan juga mereka, ya Allah. Ayat ini menunjukkan dia suruh kita ni bercakap, dialog dengan Allah. Tambahlah kita teringat dulu satu-satu tu, berfikir mak, teringat satu perkara mak kita kaya, kita ada buat satu perkara yang kita rasa benda tu salah. Oi, mak aku ada buat tak elok pada seekor kucing. Ya Allah, dulu aku teringat mak aku ada buat ini, aku dengan dia dengan sebagainya. Itulah yang diminta sebenarnya. Doa pada ibu bapa. Allah maghfir li dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata sebahagian ulama pula, doa itu untuk mak ayah yang hidup. Kalau dah mati, Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kalau yang perempuan mati, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mak ayah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu. Oh ya ke? Boleh. Hipot dia dua-dua baca sekali. Habis cerita. Allahumma ighfir li dzunubi wal walidayya. Pun baca Allahumma ighfir lahu warhamhu atau Allahumma ighfir lahu warhamhu. Pun baca. Waktu-waktu mustajab, jangan pernah tinggal doa pada ibu ayah. Doa di antara dua khutbah. Doa kita dulu. Doa antara dua khutbah, tuan-tuan doa apa ya? Saya nak juga teringin, saya nak tahu. Khatib dulu. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dulu cik orang pun semua ulama. Saya nak tahu lah siapa boleh kongsi dia doa apa. Ai kacau ni. Jarang ada ustaz cek. Tapi ada satu masjid pula. Apa doa dia tak tahu. Apa ke doa ni? Masa kadang kita pun jahat juga. Apa doa terikir saya nak tahu. Contoh doa. Kalau boleh kongsi lah. Kalau boleh, tak boleh kongsi diam je. Ya? Dapat jodoh awal kata adik lah. Doa dia. Lain. Kalau boleh, kalau tak boleh kongsi diam tak apa. Bukan, jangan rasa pula ni kan. Tadi kita nak seronok-seronok je. Ada doanya. Tak apa sekali, Allahumma ghafirli wa liwalidayya warfa'anni qurbati. Baik ada doa-doa khas antara dua. Tak apa doa dulu, last sekali kalau ada lagi masa baca doa tu ibu bapa. Itu tempat-tempat mustajab doa. Hari Jumaat lepas asar perbanyaklah doa macam. Itu pandangan Imam Syafi'i. Waktu mustajab. Pandangan Imam Syafi'i sendiri. Waktu hari Jumaat selepas asar. Doa banyak. Waktunya panjang tu. Patut kita jangan mana-mana. Jumaat selepas asar. Pada Imam Syafi'i itu antara waktu. Dalam kitab untuk bermubahalah, sumpah laknat, Imam Syafi'i kata buat, paling aku suka buat hari Jumaat lepas asar di masjid. Menunjukkan Imam Syafi'i kata waktu itu antara waktu mustajab. Pandangan orang, waktu mustajab ni disorokkan oleh Allah. Itu pandangan ulama. Begitulah. Jadi malam ni kita tahu satu maklumat. Sebahagian ulama, bukan semua, sebahagian ulama kata anak tu baik ke jahat ke jadi beriman. Doanya kalau bab mak ayah terus mufid, bermanfaat, insya-Allah. Habis saya nak mengajar, saya guna pandangan ini pandangan mudah ni. Bab mak ayah, tambah mak ayah dah mati. Orang dah mati ni tuan-tuan, kritikal. Dia tak boleh buat apa lah. Dah mati apa lagi? Apa lagi? Habis, putus. Jadi dalam bab ini kita pilih pandangan mudah. Jangan kita sempitkan habis esok. Betul? Orang lemah dah 3. Kata orang kalau lemah dia kat dalam ni 3 kali kan. Zul tenggelam. Boleh lagi selamat. Dia akan timbul lagi. Zul. Boleh lagi. Zul 3. Dia ni lebih boleh. Kebiasaannya macam itulah. Kita tanya bomba ke apa, dia akan 3 kali timbul. Lama timbul lagi. Yang ketiga, lepas ketiga kali timbul tu tenggelam sudah. Kalau jenis tak timbul nak lah. Itu tua berbomba dan penyelamat dan sebagainya. Waktu tak kala dia tenggelam timbul ni, buluh dulu tengah-tengah laut. Buluh lah, bukan buluh tiap, buluh aur tu bukan. Buluh yang pelita panjang malam. Yang dah yang dah rapuh tu. Agak-agak capek tak? Orang yang tengah tenggelam tiba, capek tak? Capeknya. Sebab tak peduli apa, dia janji ada benda capek, dia capek. Betul tak? Ha? Minta maaf cakap kalau ada najis pun dia capek. Tengah sesak. Begitulah keadaan mati. Apa lagi yang boleh menggolong kita? Kita dah tak boleh lah. Kita nak buat apa-apa pun Tuhan tak terima. Pada lagu buat subhanallah. Tak terima, mudah ke? Nak subhanallah atas dunia. Sudah mati dalam kubur, la ilaha illallah, tak ada. Wassalam, tak kira apa lah. Nak la ilaha illallah atas dunia. Ini cakap pada diri saya je, bukan tuan. Ingat cakap betul kan? Bukan cakap lain kali. Waktu itu habis lah. Tak boleh lihat bini mata pun dah tak boleh buat apa lah. Apa saja bantuan, kita mudahkan untuk Islam. Jadi pilihan, kenapa dia tak cakap pilihan sebahagian ulama yang mengatakan tak boleh. Kalau anak yang jahat, doa dia sampai. Kenapa tak sebut? Tak sebut. Kenapa? Menunjukkan agama ni mengajar kita beri peluang kepada orang.
Doa tu dikira pandangan pertama. Yang kedua, doa tak dikira. Mana pandangan yang lebih memberi peluang kepada orang? Pandangan pertama. Boleh? Itu sebab itu yang ditulis kat sini. Yang tak kira tak ada tulis. Mana? Itu kita faham daripada siap kitab ni, karangan kitab ni. Faham? Ulama dulu tanam pada murid-muridnya, pada orang yang ikut dia. Tanam, jadikan manhaj, jadikan cara kita berkomunikasi dengan orang. Dengan orang kita pergi keluar. Dengan cepat nak terbelah orang. Begitu. Semua kita ni adalah ibadur rahman, hamba Allah. Hamba Allah yang maha pemurah. Semua kita ni ada potensi untuk diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita ni ada potensi untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata, tinggal lagi kita sajalah yang menentukan. Kalau kita dah kata kamu tak, kamu orang neraka. Kalau kita cakap macam tu, maksudnya kita berada di parti iblis. Kerana iblis sajalah yang nak menerakakan anak Adam. Kita orang itu tak boleh, itu mati meneraka. Maksudnya kita jadi pucuk iblis dah. Iblis tepuk tangan, cantik, aku tak payah buat kerja. Sama demo dah katakan demo tu ahli neraka. Sedangkan kerja Nabi, Nabi nak mensyurgakan orang. Betul? Kerja Nabi kerja utama senang cerita, kerja Nabi ni mensyurgakan orang. Sedangkan kerja iblis menerakakan orang. Kita nak pilih lah kerja mana. Mana usaha yang kita nak bawa? Usaha Nabi ke usaha iblis yang kita ikut? Tuan-tuan, puan-puan yang tidak sekalian, dapat 51 lah. Sikit lagi 2 minit boleh. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mauludu hatta yablugha al-hifz. Bayi yang dilahirkan sehingga dia sampai cukup umur. Ma amila min hasanatin katabat lahu liwalidayhi. Kalau dia buat dalam keadaan itu buat benda baik, mak bapak yang dapat pahala. Wa ma amila min sayyi'atin lam tuktab alaihi wala ala walidayhi. Kalau dia buat jahat, dia anak dia tentu letak dosa. Dosa dapat kat bapak. Kalau ikutkan baik tadi, bapak dapat benda baik. Tu macam budak datang surau, kecil lah, biar tidur orang. Datang ke surau, mak ayah dapat pahala. Kata Sayyidina Anas, hadis riwayat yang riwayat oleh Imam Suyuti dalam Al-Alim Masmu'ah. Tapi kalau dia buat jahat, bapak dapat dosa tak? Kalau ikutkan kaedah dapat lah. Tak, dosa tak ada. Macam tak boleh kan? Dapatlah abang, insya-Allah. Tapi kalau dia buat tak baik, dia pergi ngintai apa? Contoh budak mana dia dapat tak ayah? Tak dapat. Dosa tetap ni dapat punya pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya seronok kita ada bayi kecil. Nak dapat anak kecil mesti cerita balik kita saya dah kahwin lah, boleh. Itu pun cerita. Nak dapat anak kecil yang berkahwin tidak. Ada lah orang tak kahwin, ada anak juga, anak tekak, anak macam-macam anak dia. Itu je larang. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat dikasihi surga. Ayat dikasihi Allah SWT, fa idza balagha al-huluma, apabila sampai umur, mencukup umurnya, ujri alaihi al-qalam, dijalankanlah pena menulis catatan amal kebajikan dan amal kejahatan. Dia tanggung. Jadi saya rasa walaupun tajuk ringan, tapi dia ada al-hassu, ada gesaan, ada motivate ke arah melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakcik-pakcik jangan halang. Pakcik-pakcik boleh menilai sendiri. Suami aku ni boleh lagi tak kahwin lagi? Ada, bukan tak ada. Saya tahu yang memang ada suami yang memang bagus, bagi dia kahwin.
kempen lah. Dan dia besar semua. Berjaya dia mendidik. Betul orang perempuan dia berjaya mendidik saya, anak-anak saya pun bagi dia. Ni masalah yang orang perempuan marah ni. Panggil merepek. Bila kacik-kacik merepek memanglah tak ada can lah. Ha? Kalau boleh memang tak ada, memang tak ada masalah. Saya rasa siapa pula tak menentang sunnah Nabi kan? Masalahnya tinggal lagi pelaksanaan itu. Kadang-kadang memang sebut nama sunnah, padahal yang ia ya, bukan sunnah Nabi, lebih kepada hawa nafsu. Itu adalah masalah. Balik kepada dia, at-tazawwuju ibadatul wa qurbah. Falsafah nikah, perkahwinan itu adalah ibadah dan juga amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan hanya duduk di surau, duduk di masjid, duduk zikir, tak tidur-tidur sembahyang, orang pakai baju copat capek, tak. Kahwin pun ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya cantik Islam ni tak seperti agama, tak seperti agama yang lain. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin. Dan minta maaf terlebih terkurang, isu hangatlah pada sebahagian kita. Mana yang telinga sakit hati waktu tapi itu yang cakap yang benar, hak ni, cakap hak. Kita tidak memerangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik kepada Allah dan buruk kelemahan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut kehadiran Ramadan. Tak lama lagi insya-Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tingkatkan amalan bermula sekarang. Untuk Imam Bilal dan semua dah boleh kaji, ulang kaji balik muzakarah, segala selawat, segala surah-surah, segala doa, segala amalan dalam bulan puasa. Kaji balik rukun puasa berapa. Saya tak tanya awal tadi kan, rukun puasa ada berapa? Kacau. Nak dekat ni, ada berapa boleh hari ni, semak balik supaya ibadat kita tu tepat, padat, gitu, mantap, untuk kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma yanfa'una rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan maqbulan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.